السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، ولا تعسر وتمم بالخير. Para hadirin sekalian, hari ni hari hujan. Nampaknya dengan hujan ni tak apa sekem. Kita sebut sikit sudahlah. Hari ni kalau kira bulan Safar, 5 bulan Safar tahun 1433 Hijrah. Artinya kita telah jauh dengan Nabi dah. Dari segi jarak masanya dah 1433. Kira-kiranya 1500 lah kita kira. Tunggu 2000 tahun dah kita jauh dengan Nabi SAW. Kita kena berasa kedebar. Puan sebut kita lah, kena berasa kedebar. Kerana kita sekarang sedang bergerak. Tak ada orang duduk atas dunia ni senyap, tak bergerak, tak ada. Semuanya bergerak, hanyu, hala ke pintu kubur. Oh, kita duduk atas kapal terbang, walaupun nampak duduk dia, hakikatnya makin lama makin dekat dengan tempat turun. Sama ada Kuala Lumpur ke, sama ada Kacupur ke, sama ada Jeddah ke mana. Jadi kita ni walaupun duduk di Kelantan, duduk rumusnya, duduk belik atas rumah, tapi hakikatnya semakin seminit, semakin sejam, makin rapat dengan lubang kubur. Dan bila kita masuk dalam kubur, kita seorang diri. Harta tinggal tak darat belakang. Harta anak, bini, tok lelaki, sahabat, sahabat, anak, menteri, malam menteri, perdana menteri besar, esko, semua tak ada seorang abu. Kita seorang diri. Kalau seorang diri duduk diam begini tak apa. Seorang diri kita mari orang lain dalam kubur. Orang lain ni orang panggil munkar wa nakir. Ini orang sains tak reti, orang fizikal tak reti, orang apa pun tak reti. Hak retinya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sebut bila mayat di tanah dalam kubur, dia sudah kambuh habis licin, dan masih lagi bunyi tapak kaki mengidik orang buat atas kubur tu, mari dah dua orang malaikat. Dan malaikat ni nama dia, gelaran dia Munkar Nakir. Muka makna uduh, nakir makna fi'uduh. Dua orang malaikat ni tidak bahasa jenis baik, tak bahasa jenis muka mani, tak bahasa sejuk, bahasa jenis muka masam, tangi panjang, mata merah, gigi berapa semua sekali, agak begitulah. Ketika tu barulah manusia sedar. An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Kata-kata orang wali-wali, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Kita duduk atas dunia ni, kita ni duduk tengah tidur. Kita Melayu, kau Cina, kau putih, kau Pah, kau UMNO, kita duduk tengah tidur lah ni. Jaganya bila? Jaganya bila mati. Bila mati baru jaga. Fa iza matu intabahu. Bila manusia ni mati barulah dia jaga. Kerananya waktu kita hidup lah ni, kita tak nampak benda-benda gini. Malaikat tak nampak, syaitan tak nampak, dosa tak nampak, pahala tak nampak, syurga tak nampak. Roh kita tak nampak berlaku. Mata kita ni Tuhan tidak beri power
kemampuan untuk celak tengok benda-benda gini. Kerana sengaja Allah Ta'ala buat benda atas dunia ni, ada benda yang nampak tengok, dia ada benda yang tak nampak tengok. Sengaja dia buat gitu. Kita nak maaf dia tak boleh, bukan dia Tuhan. Kita terima sajalah hak Tuhan buat, bahawa waktu kita duduk atas dunia ni, kita tak nampak dosa, tak nampak besar mana pun, pahala tak nampak banyak mana pun. Sengaja Tuhan buat begitu supaya kalau boleh jadi, kalau benar nampak, kalau dosa nampak, orang gem nak buat dosa. Kenapa? Nampak tengok. Bukan kerana beriman kepada Allah tak, kerana nampak tengok. Hak nampak lain. Hak Tuhan naknya beriman, yakin. Hak aku cakap ni kena terima. Mu nampak kau terima, tak nampak pun kena terima. Ini masalah kita tengok gambar. Benda ni tak ada dalam pengajian nasionalis, dalam pengajian komunis, dalam pengajian demokrasi, dalam pengajian sosialis, tak ada sebut lagi. Nak sebut lagu mana, tak siapa dia reti lain pada Nabi seorang yang reti. Jadi bila kita tolak Islam, maka banyak benda-benda gini tinggal dalam kepala kita. Pemimpin nasionalis, sama ada nasionalis Arab atau Melayu, dia tak reti muka ni. Tak nak reti warna muka, tak nampak dengan mata. Ulihan demikian para hadirin semua, dalam masa akhir tahun hijrah baru ni, akhir bulan Zulhijjah baru ni, masuk bulan Muharram, semua pejabat cuti kenapa? Masuk tahun baru hijrah. Orang yang faham dan mengerti, dia berasa ingat balik ke Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bila sebut hijrah, hijrah mana akad tukulkan, tinggal kapal laman. Siapa dia akad tukulkan? Nabi. Siapa dia tinggal kapal laman? Nabi. Siapa dia tinggal anak beranak? Nabi Muhammad. Tinggal apa? Kenapa tinggal? Bukan kerana dia jahat, kerana dia tak boleh mengajar, tak boleh ceramah, tak boleh mengajar, tak boleh kuliah, tak boleh berapa. Dia ceramah berapa dia? Hak kita panggil ceramah agama. Ceramah agama. Orang yang pertama cara agama akhir zaman ni hanya Nabi Muhammad SAW. Bagian akidah ada agama sebut. Bagian ekonomi ada agama sebut. Bagian sosial ada agama sebut. Bagian rumah tangga ada agama sebut. Bagian memerintah negeri, politik ada agama sebut. Benda lagu ni imarah di hak kerajaan hak ada dah ketika tu. Hak kerajaan ada dah ketika tu yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Sufyan, tua dia sendiri, oleh Abu Lahab, pak saudara dia sendiri, oleh mak saudara dia. Nabi ni orang besar. Tok nenek dia ialah memegang jawatan-jawatan tinggi. Apa tadilah Abu Lahab, orang jutawan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sebutlah Quran, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya Abu Lahab, hartamu tak ada guna, wa ma kasab, dan perusahaanmu. Dia ni usahawan, kita panggil Abu Lahab, usahawan besar, tapi dengan sebab lawan Nabi Muhammad tak ada guna. Tak apalah, akhir sekalinya Nabi Muhammad terpaksa tinggal Mekah kerana sabotaj dan macam-macam kau dibuat. Kita sebut benda ni pada bulan Muharram itu. Kita minta ibu bapa di rumah sebut benda ni kepada anak, tok guru sebut pada anak murid dia, cikgu-cikgu sebut pada pelajar-pelajar dia, pensyarah-pensyarah universiti daripada orang Islam, Melayu Islam, India Islam, Cina Islam, sebut benda ni kepada pelajar-pelajar dia. Habislah bulan Muharram, masuk bulan Safar. Hari ni 5 bulan Safar, dan di samping kita menyambut tahun baru Hijrah 1433, hari ni pula tahun Masihi. Tahun Masihi hari ni 30 hari bulan Disember. Akhir tahun 2011. Hari ininya ialah 30 Disember. Hari Ahad ni, hari Ahad ke hari Sabtu? Hari Ahad lah. Hari Ahad. 1 hari bulan Januari. Orang yang telah sambut Christmas 25 hari bulan baru ni, mai dulu tu sambut Christmas. Cuti sekolah juga. Cuti pejabat, cuti sekolah. Nak peringat balik Christmas. Christmas ni maknanya Maulid Nabi Isa AS, beranak Nabi Isa. Betul, kalau tidak Nabi Isa beranak hari itu dia punya pasal lah. Tapi orang sambut dengan buat, dengan di hotel-hotel tepi jalan ke apa, buat gambar orang Uncle Sam. Gambar orang itu, gambar orang macam Nabi Isa lah dia buat.
Uncle Sam dengan lapunya dengan berapa semua sekali. Orang nak rakyatnya para ni semua duka citanya negeri kita ni, bahkan negeri-negeri Arab pun sambut kedua-dua. Hijrah Nabi pun sambut, beranak Nabi Isa pun sambut. Amun nak sebut alik, bapa orang tak sambut beranak Nabi Muhammad, bahkan orang sambut hijrah Nabi Muhammad. Yang sepatutnya sambut Nabi Muhammad beranak, bagaimana orang Kristian sambut Nabi Isa beranak. Hari itu hamba sebut dah, orang tidak sambut secara besar-besaran hari Nabi Muhammad beranak secara kerajaan, bahkan orang sambut hijrah Nabi. Kalender ni kita panggil kalender hijrah, orang tak panggil kalender maulud, kalender hijrah. Kita orang Islam, kita ambil hijrah, kita tak ambil maulud. Kampung kita buat maulud tu, kita kampung kita tak tahu gapo sekarang, cuma nak hoah-hoah ya. Boleh selawat, boleh gapo, makan nasi. Habis ran tu suka. Hak sebenarnya sambut hijrah, bukan sambut maulud tu. Kerana waktu Nabi beranak tu, Nabi beranak bukan Nabi tu kata. Waktu dia beranak tu mamak beda lah, gitu je. Bukan sallallahu alaihi wasallam lagi. Orang mak dia tak tahu, ayah dia mati kecil lagi, mak dia pun tak tahu anak aku ni, Siti Aminah tak tahu anak aku kajian Nabi. Jadi bila Nabi kita beranak, dia beranak sebagai seorang budak biasa, tidak Nabi lagi. Bila jadi Nabi Muhammad, bila Nabi Muhammad jadi Nabi, umur dia 40. Umur dia 40. Dalam kitab Zanji kita tu ada sebut, walamma bala umruhu 40 sanah, apa semua sekalian. Telah umur Nabi Muhammad sampai 40 tahun, barulah Jibril alaihissalam jumpa dia dalam Gua Hira, baca Iqra bismi rabbika. Situ mulai tarikh Nabi Muhammad jadi Nabi. Jadi surat beranak Nabi sebenarnya ialah bila umur dia 40. Baik, bila umur 40 dia jadi Nabi, dia balik ke rumah rakyat kat betina dia. Betina nama Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia ambo mitak bandar Kota Baru, bubuh nama pasar Bulu Kubu. Lelah di Kota Baru ni bubuh nama pasar Siti Khadijah. Nama biar Siti Khadijah tu biar ada di Kelantan ini. Dia sebanyak mana orang menego, khasnya orang Tina menego di pasar tu dia ingat balik. Orang menego pertama, jutawan pertama ialah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kita nak jual, nak beli, nak minyak, nak bergadang, nak bergapo, ingat pada mak kita Siti Khadijah radhiyallahu anha. Pakhlala ni kalau sebut Khadijah, kita kena kata radhiyallahu anha. Itu dia dulu. Kita nak suruh Kelantan ni bukan serambi Mekah ada, serambi segala-gala. Jadi Mekah sendiri tak boleh, kena serambi-serambi tak apa dah. Baik, balik ke rumah rakyat kat betina Khadijah, aku didatangi oleh makhluk pelik. Waktu aku duduk dalam gua, dia suruh aku kepada dia, Iqra. Muhammad baca Iqra. Aku jawab, ma ana biqari'in. Aku bukan jenis orang pandai baca. Aku muhayat tak rajin baca, tak rajin menulis. Tulisan orang aku tak boleh baca, muka aku tak reti baca. Aku nak tulis kat orang pun aku tak reti, muka aku tak pandai menulis. Dia suruh aku baca. Dia peluk aku, dia khonyuk aku, faghattani hatta balagha minni al-jahd. Dia peluk aku, dia khonyuk aku sampai aku masa nak mati. Dia peluk. Geran Jibril, peluk Nabi Muhammad. Maka Siti Khadijah amat ulangi balik sebut hari tu. Siti Khadijah pegang tangan erat tangan suami dia, tidur selimut apa semua sekali. Siti Khadijah sebut, kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Ini kata-kata sejarah keluar daripada mulut seorang perempuan yang menjadi isteri bagi seorang Nabi akhir zaman. Dia tak mengajar mana, ketika tu sekolah tak ada, pondok tak ada, tapi jenis orang cerdik. Muka dia orang menego mana boleh orang bodoh, orang cerdik. Jadi jalan banyak-banyak cerdik Siti Khadijah ni dia dah. Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Abang Tasawuf Husain, kalla, jangan. Kalla, jangan sekali-kali Husain. Wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, apa ni, Tuhan tidak akan hinakan abang. Dia kena panggil abang lah ke Nabi Muhammad, walau Nabi Muhammad mudah pada dia. Siti Khadijah umur 40, kahwin dengan Nabi Muhammad umur 25 tahun.